What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan membincangkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, tadi pagi aku ada upload podcast yang kita orang telah hasilkan sebenarnya 2 hari lepas dan hanya dapat upload tadi pagi atas sebab technical issue yang tidak dapat dielakkan. So jangan lupa subscribe ke channel AB Channel dan Manpan Studio yang sudi untuk berkolaborasi dengan aku, dan insyaAllah lepas ni aku akan bawakan banyak lagi sesi podcast dengan beberapa lagi speaker, antaranya Zafri dari Webro Channel dan ID Studio yang dah pun confirm untuk join minggu ini. So dalam video ni aku nak dedahkan kepada korang spoiler 1055 yang baru sahaja bocor hari ini dan telah pun hangat diperbincangkan di seluruh dunia di dalam segenap platform media sosial. So dalam video kali ini aku bukan sahaja akan dedahkan spoiler 1055, tapi aku juga akan ketengahkan sedikit pendapat aku berkenaan scene yang terdapat dalam spoiler tersebut. So jom, let's proceed with the content. Dalam chapter sebelumnya, kita dapat melihat kemarahan Ryukugyu untuk mendapatkan kepala Monkey D. Luffy telah dihalang oleh pasukan The Red Scabbard sambil disusuli oleh Yamato dengan berjaya menghentak kepala Ryukugyu dalam form Logia Devil Fruitnya yang dipanggil Mori Mori no Mi, dan Ryukugyu juga dapat merasakan serangan tersebut. Dan dalam chapter lepas juga kita dapat melihat Sabo telah berjaya menyelamatkan Kuma dan berhasil meloloskan diri dari Marijoa, dan beliau juga sempat mengisytiharkan perang ke atas The World Government dengan membakar bendera dan monumen penting milik World Government di sana. Dan Oda juga telah mendedahkan isi berita yang tercalit dalam akhbar WEJ World Economic Journal bahawa Sabo lah yang telah membunuh King Nefertari Cobra, dan tindakan Sabo juga telah menyemarakkan lagi 8 negara yang menentang kerajaan mereka masing-masing, sehingga Sabo dijulang sebagai The Flame Emperor dan dipuja selayaknya dewa, sehinggakan populariti Sabo mengatasi populariti Monkey D. Dragon. Jadi adakah kita akan mendapatkan info-info yang lebih mengejutkan lagi dalam chapter kita pada kali ini? So sebelum bermula, terlebih dahulu aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Arlong Pak Forum yang telah mendedahkan inti spoiler chapter 1055 kepada kita pada kali ini. So judul chapter 1055 kita pada kali ini diberi judul sebagai Era Baru, dan dari judul ini mungkin dapat kita kaitkan dengan barisan emperor baru yang mungkin akan membawa haluan dan gagasan yang baru dalam era perlanunan dan juga bakal mencorak dunia yang baru dalam dunia One Piece ini. Alright, isi pertama dalam spoiler kita pada kali ini, kita dapat melihat Lord Kozuki Sukiyaki telah membawa Robin dan juga Law jauh menuju ke Road Poneglyph di runtuhan Wano, dan dia menjelaskan kepada mereka bagaimana Wano ini dibangunkan. So akhirnya dalam chapter ini Oda mendedahkan kepada kita satu lagi Road Poneglyph yang menjadi misteri selama ini. Setelah dalam beberapa chapter sebelumnya kita dapat melihat yang Law sendiri gagal untuk menjejaki Road Poneglyph sebelum ini dan hanya menjumpai selain Road Poneglyph. Jadi Luffy hanya perlu untuk mencari satu sahaja lagi Road Poneglyph bagi membolehkan dia untuk meletakkan kakinya ke Laugh Tale. Dan menariknya, dengan pendedahan ini jadi tepatlah seperti apa yang dibincangkan oleh kami dalam podcast tadi pagi yang mengatakan berkemungkinan Oda akan menjelaskan kepada kita dalam chapter kali ini berkenaan scene Robin. Dan menariknya, sebelum ini kita telah mengetahui bahawa Pluton juga berada di Wano. Jadi adakah dalam chapter ini selain kita dapat mengetahui di mana letaknya Road Poneglyph ini di Wano, kita juga mungkin akan didedahkan siapa Pluton yang dimaksudkan, ataupun setidaknya apa itu Pluton yang menjadi senjata kuno yang sangat misteri sehingga ke hari ini, dan di manakah terletaknya senjata itu, kerana kita mendapat perkhabaran awal bahawa Pluton adalah sejenis kapal raksasa yang mampu menghancurkan sebuah pulau dengan hanya sekali tembakan, dan dikhabarkan juga sebelum ini bahawa Pluton itu mampu dibina dengan menggunakan blueprint yang telah dibakar Frankie sebelum ini. Kemudian poin spoiler kedua, kali ini kita diberitahu bahawa Momo akhirnya berjaya menggunakan teknik yang sebelum ini digunakan oleh Kaido, iaitu teknik Bolo Breath. Dalam chapter 1054 kita dapat melihat bahawa Momo telah pun cuba untuk menggunakan teknik ini namun tidak berhasil. Jadi finally Momo juga mampu untuk menghasilkan Bolo Breath Kaido. Mungkin dia selama 7 hari sebelum ini dah pun training teknik itu. So mungkin disebabkan memiliki sedikit ketakutan kepada musuh di hadapannya, api dari Bolo Breath-nya itu tidak dapat dikeluarkan, dan mungkin sebab itulah
Sebelum ini Momo minta Yamato ke tepi dulu. Mungkin Momo ingin membina semangat keberaniannya untuk berhadapan dengan musuh. Jadi dengan berjayanya Momo untuk menghasilkan Ball of Breath ini, jadi lepas ni kita mungkin akan mendapat gambaran bagaimana rupa Momo nantinya dalam form hybridnya, dan juga teknik-teknik Momo yang akan datang sudah pastilah akan meniru teknik Kaido yang lainnya, dan mungkin akan ada sedikit penambahan atau improvisasi dari Momo ini. Alright, isi ketiga dari spoiler kali ini, kita akhirnya dapat melihat kemampuan Akagami no Shanks setelah Ryukugyu Aramaki merasakan aura Haoshoku Haki Shanks. Sejenak Aramaki terus menyerah kalah setelah menyedari bahawa lanun Akagami no Shanks berada di Wano Kuni. Seru ni guys. Dua benda aku nak sentuh kat sini. Pertama, sekali lagi apa yang kami bincangkan dalam podcast menjadi kenyataan setelah kami menduga bahawa dalam chapter 1055 ini Aramaki tidak akan meneruskan perlawanan, dan ternyata benar yang Aramaki terpaksa berundur setelah merasakan aura Haoshoku Haki milik Shanks. Kedua, kalau sebelum ini kita dapat menyaksikan fungsi atau peranan Shanks yang tiba di Marineford adalah untuk menghentikan peperangan, dan dari sini juga aku ada dua perkara nak sentuh. Pertama adalah sekali lagi, kalau sebelum ini Shanks menjadi penghenti peperangan di Marineford, dan sekali lagi watak Shanks ini juga menjadi penghenti kebarangkalian berlaku lagi lanjutan peperangan di Wano. Setelah sebelum ini kita dapat maklumat bahawa Aramaki tidak ingin menggempur berseorangan diri, bahkan dia juga dah book satu kapal perang dari Marine. So sekali lagi Shanks menjadi penghenti peperangan. Kedua adalah kalau sebelum ini hanya dengan melihat Shanks sahaja Sengoku telah bersetuju untuk menamatkan peperangan, tapi kali ini Oda belanja kita lebih sikit, di mana kalau dalam peperangan Marineford dengan kedatangan fizikal Shanks bertandang di peperangan itu, peperangan dihentikan. Namun kali ini Shanks hanya mengirimkan aura Haoshoku Hakinya untuk supaya peperangan dihentikan. Gila. Are you feeling it guys? Padahal kalau diikutkan dalam chapter 1054 Shanks ada dekat luar Wano lagi kot. Sampai ke dalam Wano aura Haoshoku Haki Shanks. So seberapa kuatkah Shanks ini sebenarnya? Dan bukan hanya setakat itu saja. Poin keempat dalam spoiler kali ini, even Luffy dan Kid juga dapat merasakan aura Haoshoku Haki milik Shanks. Wih, gila guys. Padahal Luffy dengan Kid berada jauh dekat dalam Wano, dekat ibu kota bunga kot. Sangat jauh dari Shanks. Gila guys. Ini bukan hanya Haoshoku Haki guys. Ini juga terkait dengan Kenbun Shoku Haki sekali. Kalau kita dapat tengok dalam arc Dressrosa, Usopp dapat mengesan kedudukan Luffy dan Law sebelum disentuh oleh Sugar. Tapi kali ini mungkin dengan Kenbun Shoku Hakinya setelah mengesan seorang Admiral berada di Wano Kuni yang cuba untuk mengganggu protege kesayangannya dan cuba untuk meragut kemenangan yang diciptakan protege kesayangannya itu, Akagami no Shanks telah mengirimkan aura Haoshoku Hakinya kepada si sombong Aramaki itu sebagai isyarat, if you wish to wage a war here, then I will be your opponent. Crazy frog guys. So guys, that's all I have untuk perkongsian pada video kali ini. Dan kalau ada spoiler tambahan, aku akan tambah lagi ke depannya sehingga bertemu lagi dalam video yang akan datang. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Gila guys.